Petang, program radio ATV di Bernama TV. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Hani Hamid pada waktu ini dalam program Temu Bual eksklusif di Radio ATV dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, yang jarang-jarang sekali sosok utama posisi profilnya hadir dari Kementerian Kewangan bersama kita di Bernama. Dan hari ini kita rasa sangat bertuah kerana dalam program ini kami bawakan Temu Bual eksklusif bersama-sama yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan di Radio ATV. Pertama sekali tentunya kita ucapkan Assalamualaikum dan selamat datang Yang Berhormat. Assalamualaikum. Terima kasih Hani kerana mengundang saya ke program ni. Ya, kami rasa sangat berbangga dan bertuah sekali YB dapat bersama kita pada waktu ini. Pertama sekali, rasanya tak terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Raya. Ya, masih lagi kan? 2 minggu lagi? Masih lagi. Ya. Kita masih lagi Hari Raya dan Selamat Hari Raya. Bagaimana agaknya perasaan YB sendiri memegang posisi sebagai Menteri Kewangan untuk tempoh yang agak sukar ini. Kalau kita melihat pelbagai media memberikan gambaran yang positif terhadap YB sendiri. Dan antara yang terkini bercerita tentang betapa aktifnya YB dalam aktiviti maraton. Ya, I think kalau kita lihat negara kita sekarang menghadapi cabaran yang tak pernah berlaku sebelum ni lah. Bukan saja Malaysia lah, sejarah global juga. Tapi saya rasa bertuah lah saya dapat support, pertolongan daripada rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan dan juga rakan-rakan saya di agensi-agensi lain. Menteri-menteri kabinet juga telah banyak memberi sokongan kepada saya. Ini to me is a teamwork lah. Apa yang kita telah in the last 3 bulan yang sejak 3 bulan ni kita telah bekerjasama untuk menangani COVID-19 ni. Baik, dan kalau ikutkan dalam tempoh masa yang sangat ringkas, banyak sebenarnya saya ingin tanyakan kepada YB perihal situasi ekonomi negara kita dan juga perancangan untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi Malaysia sementelahan pandemik COVID-19 dianggap seperti, kita anggap sebagai apa, tsunami yang telah menyebabkan hampir keseluruhan sektor ekonomi lumpuh selama lebih kurang sebulan setengah dan sudah tentu turut mempengaruhi segala perancangan ekonomi negara. Namun pertama sekali saya ingin tanyakan, kalau kita nak bandingkan YB prestasi ekonomi negara-negara serantau dan juga negara sedunia, di tahap mana sebenarnya kedudukan ekonomi Malaysia dan juga unjurannya? Ya. Jadi Bank Negara telah mengumumkan KDNK kita ataupun GDP kita pada tahun unjuran pada tahun 2020 ni dalam lingkungan 0.5% di antara 0.5% hinggalah negatif 2%. Ini agak menggambarkan situasi yang ekonomi kita untuk menghadapi challenging times ya. Dan ini kalau kita lihat unjuran KDNK global IMF sendiri telah buat unjuran global ekonomi akan turun ataupun menguncuk lebih kurang 5%, negatif 5%. Jadi Malaysia tidak terkecuali lah. Kita sebagai negara yang terbuka dari segi ekonomi akan terjejas juga kerana global ekonomi pun affected. Jadi negara kita Malaysia kita dah lihat kuartal pertama ataupun suku pertama KDNK adalah 0.7%. KDNK pada kuartal kedua ataupun suku kedua akan mungkin akan terkesan. Saya rasa memanglah seperti mana Hani bagi tahu tadi 2 bulan sampai 2 bulan PKP kita bermula 18 hari bulan Mac dan kita ada PKP sampailah PKB D PKBB ataupun CMCO pada 4 hari bulan Mei. Tapi yang bagusnya kita lihat dari mulanya 4 hari bulan Mei, apabila ekonomi itu dibuka semula, ramai pekerja dan syarikat telah mula bekerja, syarikat pun mula dibuka. Saya rasa mengikut Jabatan Statistik Negara, Perangkaan Negara, jumlah pekerja yang telah bekerja pada 2 hari bulan Jun yang lepas lebih kurang 12.7 juta pekerja. Ini ialah this is 85% daripada jumlah
pekerja di Malaysia. Ini tanda yang bagus, menunjukkan ekonomi kita sudah bermula semula. Jadi fokus kita pada suku ketiga, suku keempat, kita kena make sure lah momentum ini terus ada. Jadi pada tahun 2021 insya-Allah ekonomi akan pulih semula untuk merekodkan GDP ataupun KDNK growth yang positif. Itu yang kita harapkan dalam perancangan kita, dan sebahagian besar sektor ekonomi negara telah digerakkan semula. Mana kita semua tahu, kalau kita melihat dari segi aspek kelebihan ke atas ekonomi negara apabila sudah bergerak sekarang ini, dan apa pula kekurangan ataupun risikonya? Ya. Jadi saya nak sebut sikit pasal pakej-pakej yang telah diumumkan, ya, pakej prihatin dan juga pakej penjana. Ya, fokusnya 3 matlamat. Satu ialah memperkasakan rakyat ataupun empower people. Keduanya ialah untuk melonjakkan ekonomi, ya, dan of course landasannya ataupun fokusnya ialah untuk merangsangkan ekonomi. Jadi kita kena sekali kerajaan dengan pihak swasta dan juga rakyat kena fokus untuk membangunkan semula ekonomi kita. Setelah ekonomi di restart ataupun digerakkan, sekarang fokusnya ialah untuk membina semula ekonomi kita. Jadi ada 4 teras ini yang saya ataupun penjana memberi fokus. Tapi teras yang terutamanya ialah untuk mewujudkan pekerjaan dan membendung pengangguran. Ya, kita telah lihat Jabatan Rangkaian Malaysia ataupun Jabatan Statistik Malaysia, Department of Statistik Malaysia telah pun mengumumkan kadar pengangguran ialah lebih kurang 3.9%, ya, pada akhir bulan Mac. Unjurannya ialah lebih kurang 5.5%. Jadi fokus kerajaan ialah untuk membendung ataupun untuk mitigate pengangguran ni. Jadi penjana telah mengumumkan banyak insentif-insentif kepada majikan dan juga kepada pekerja sendiri untuk menangani COVID-19 ni. Ya. Al-Alam menyebut tentang insentif tersebut. Sejauh mana sebenarnya insentif itu mencukupi bagi rakyat sementara menunggu perniagaan dapat memberi pulangan yang boleh mengambil alih insentif sebagai sumber pendapatan? Ya. Tadi ada banyak insentif-insentif yang telah diumumkan dalam pakej prihatin dan bencana, tapi yang insentif yang penting ataupun yang paling penting saya rasa ialah subsidi upah. Subsidi upah ni peruntukan yang telah diberi oleh kerajaan kepada majikan ialah lebih kurang 16.8 bilion ringgit. Setakat ini adalah lebih 2 bulan lebih ni kita telah membantu majikan untuk menolong lebih kurang 2.3 juta pekerja, di mana RM1,200 up to sehingga RM1,200 seorang adalah duit daripada kerajaan Malaysia. Ini sedikit sebanyak dapat menolong membantu majikan untuk keep the workers working lah. Ya. Dan satu lagi pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah semasa penjana kita ada subsidi upah, kita juga ada subsidi untuk hire people, right, ataupun hiring subsidi. Ini pun juga penting. Kita telah memperuntukkan lebih kurang 1.5 bilion ringgit, di mana pekerja yang kalau majikan memberi pekerjaan kepada pekerja, dia akan mendapat insentif lebih kurang antara RM600 hinggalah RM1,000 sebulan selama 6 bulan kepada pekerja-pekerja yang yang bekerja lah dengan majikan. Ya, dan selepas ini saya nak tanya juga kepada YB tentang kebarangkalian isu-isu baru yang tidak diketahui sebelum ini dan boleh timbul tiba-tiba bila dalam kita suatu situasi seperti ini. Tapi saya akan tanyakan seketika nanti sebab kita nak berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam program Temu Bual eksklusif di Radio @TV. Jangan ke mana-mana. Okey. Bernama, tepat, pantas, kredibel. Jangan lupa muat turun aplikasi Bernama Radio di Google Store atau App Store. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda.
Okey, kita kembali semula bersama-sama dengan anda tentunya menerusi program Tengku Global eksklusif bersama-sama yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan di Radio @TV, dan kita bercakap tentang pemulihan ekonomi Malaysia pasca COVID-19. Dan tadi sempat saya bagi sedikitlah persoalan yang saya nak tanyakan pada waktu ini, mana tentang kebarangkalian isu-isu baru yang tidak diketahui sebelum ini yang boleh timbul atau dikenal pasti dalam proses memulihkan ekonomi negara. Dan mungkin kita boleh kongsi juga bagaimana ia ditangani. Ya. Jadi setakat ini seperti mana Hani tahu, kita telah berjaya flatten the curve ya. In fact semalam pun kalau tak silap saya hanya ada 2 kes COVID-19. Jadi kita terima kasihlah kepada rakyat dan juga kerana fokus kepada SOP yang telah diumumkan oleh kerajaan. Ini penting kerana kita tidak mahu ada second wave ya. Kita dah dapat lihat pengalaman beberapa negara yang mengalami second wave dan terpaksa lockdown sekali lagi. Jadi ini satu fokus yang kita perlukan pertolongan daripada pihak berkuasa, tapi yang paling pentingnya ialah daripada rakyat sendiri. Kalau kita dapat continue progress ni ya, mana number people ramai nombor yang affected by COVID-19 continue to be macam single digit, ini akan membantu ekonomi untuk dibuka semula, kerana ia about confidence ya. Kerana setelah ekonomi ini dibuka, kedai pun dah buka, restoran pun dah buka, tapi kita nak rakyat keluar. Of course mengikuti SOP lah, kerana ekonomi kita 60% daripada GDP contribution adalah daripada consumption, right? Jadi kita memerlukan rakyat untuk keluar untuk berbelanja. Betul. Right? Jadi tapi kenapa ramai yang tak keluar belanja lagi? Kerana mereka masih lagi risau dan takut ya. Dan ini kerana keberkesanan atau how effective it has been lah PKP which is bagus, tapi sekarang ni kita dah PKP kan. So di mana banyak kelonggaran telah pun diberikan, rakyat pun boleh keluar merentas negeri ya. Dan ini saya rasa penting untuk memberi confidence kepada rakyat untuk keluar. Kerana kalau rakyat keluar dan rakyat berbelanja, ekonomi pun akan dapat pulih lebih cepat lah. Ya, itu sudah pasti kerana kita mengharapkan juga rakyat untuk terus memberi sokongan dengan membeli membeli barangan Malaysia. Membeli barangan Malaysia itu yang paling utama. Baik, dan di tengah-tengah pandemik COVID-19, hubungan Amerika Syarikat dan juga China kembali tegang dan dikuatiri tidak boleh diperbaiki lagi. Jadi apakah yang akan berlaku kepada ekonomi dunia dan akan turut dirasai oleh Malaysia jika kemelut ini terus berlarutan? Ya. Jadi di straight war lah di antara negara China dan negara Amerika Syarikat ni sebenarnya sebelum COVID-19 pun dah started lah. Of course, dan kita ingat masa COVID-19 tu kekurangan lah kan, tetapi tidaklah, ini mungkin kerana ada unsur-unsur politik di Amerika Syarikat juga. Tapi yang pentingnya kita kena, atau Malaysia perlu mengambil kesempatan ya, untuk mengambil kesempatan di mana kita tahu supply chain ni sudah affected, disrupted. Jadi ini adalah peluang Malaysia untuk mengambil alih peranan setengah negara untuk dari segi supply chain. Jadi semasa kita ataupun Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pejana, kita ada banyak insentif kepada syarikat-syarikat dari luar negara untuk membuka ataupun bermula industri-industri masing-masing di Malaysia. Kerana ini adalah trade war lah yang berlaku di antara dua negara. Trade war dan juga COVID-19. COVID-19 kita nampak banyak negara telah tutup borders ya, jadi supply chain pun affected. Jadi ini memberi kesempatan kepada Malaysia yang telah menangani COVID-19 lebih awal daripada setengah negara lain. Kita dapat membuka ekonomi lebih cepat. Jadi inilah peluang untuk negara kita untuk ambil to look at macam mana investment boleh datang kepada Malaysia. Dan bagaimana Malaysia boleh menangkis sebarang kesan negatif daripada konflik itu? Sebab kalau kita lihat sebelum ini, caranya menurut kata pakar ekonomi, kita ini seolah-olah macam blessing in disguise. Kalau kedua-dua negara ini terus berkonflik, kita ada cara yang tersendiri untuk kita tangani, malah ia lebih baik lagi sebenarnya.
pada pandangan Faiz sendiri? Yalah, in any crisis ada opportunity kan. Jadi up to kita lah, up to Malaysia untuk mengambil kesempatan ini. Tapi yang pentingnya ialah negara kita mestilah bersedia. Ya, kita tidak boleh complacent. Kita negara lain pun mungkin akan melakukan benda yang sama. Mereka pun tahu sistem rantaian ataupun supply chain ini telah agak penting untuk industri-industri seperti negara China terutamanya kan. Untuk kita Malaysia, kita ada competition dengan negara-negara lain. Jadi ini saya nak ambil peluang ni untuk kita, betapa pentingnya Malaysia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara under ASEAN ya, untuk bekerjasama dengan negara-negara lain di ASEAN untuk memajukan lagi ASEAN sebagai satu destinasi investment untuk negara China dan juga Eropah dan Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama dunia juga diramalkan akan memerlukan tempoh yang panjang untuk pulih daripada impak COVID-19. Ada yang kata bukan makan sehari dua tentunya, tapi malah mungkin bertahun juga. Dan jika ditakdirkan berlaku satu lagi krisis pada skala besar melanda dunia dalam tempoh ini, debar juga. Adakah negara bersedia untuk menghadapinya? InsyaAllah negara bersedia ya untuk menghadapi krisis. Yang pentingnya kita kena bersedia dari segi mental juga ya. Kewangan tu satu ya, kita telah membuat pembelajaran yang besar untuk support dari ekonomi. Suntikan fiskal yang telah diumumkan setakat ini oleh pihak kerajaan lebih kurang 45 bilion ringgit ya, mengakibatkan defisit negara naik hingga ke di unjurannya lebih kurang 5.8 hingga 6%. Jadi kalau krisis ini continue, kita terpaksa bersedialah untuk menghadapinya. Saya rasa negara memang pernah, ini bukan krisis pertama ya yang dihadapi oleh negara kita, dan tapi inilah krisis pertama pandemik lah dari segi global ya. So kita pun kena buat solution yang out of the box ya, bukan solution yang telah kita lakukan sebelum ini. Kita ada krisis di masa global financial crisis 2008-2009, Asian financial crisis ya di 1997-98, di mana challenges tu lain, kita punya cabaran tu lain. Itu more challenges tu dari segi financial crisis. Ini health crisis yang mengakibatkan ekonomi kita dijangka merosot ya. Tapi saya confident lah kalau kita dapat menangani COVID-19 ini lebih cepat, kita dapat menangani COVID-19 ini lebih cepat, kita dapat membangunkan semula negara kita. Kalau kita sebut dari aspek peratusan, kalau tidak capai 100% sekalipun, berapa peratus lah yang paling kurang kita rasa macam okeylah, kita boleh berbangga dengan angka itu. Jadi tahun ini saya rasa yang penting ialah kita memulakan ekonomi semula secepat mungkin. Ini telah kerajaan umumkan hari itu. Kita kena make sure that dari segi pengangguran pun tidaklah nombor yang terlalu tinggi ya. Saya rasa banyak insentif yang kerajaan telah umumkan telah dapat membantu mengurangkan pengangguran. Yang penting juga ialah training latihan, skim latihan yang relevan kepada rakyat Malaysia. Jadi dari segi peratusan ya, soalan ni susah sikit saya kena fikir ni. Saya dah sebut tadi KDNK tahun ini mungkin dalam 0.5 hingga negatif 2%. Memang ekonomi global pun memang dia mungkin dalam lingkungan negatif dari segi KDNK lah, GDP growth ni. Malaysia pun tak terkecuali. Tapi kita kena bersedia untuk tahun 2021 ya. Tahun 2021 unjuran KDNK ataupun GDP growth ni oleh pihak-pihak bank atau bank analis dan juga Bank Dunia dan sebagainya, they expect forecast for KDNK negara Malaysia lebih kurang 4 hingga 5%. Ini satu positif ya. Tapi ini sekali lagi terpulang kepada rakyat Malaysia dan juga kerajaan dengan pihak swasta untuk membangunkan semula ekonomi kita secepat mungkin pada especially ya, terutamanya pada suku ketiga dan suku keempat tahun ini. Ya. Okey, selepas ini saya nak tanya pula tentunya berkaitan dengan apa yang kita perbualkan pada masa kini, itu pelan jana semula ekonomi negara ataupun penjana. Tapi seketika nanti, sebab kita nak berehat seketika dan kembali lagi selepas ini, kita bawakan kepada anda temu bual eksklusif Radio at TV. Jangan ke mana-mana. Bernama, tepat, pantas, kredibel. Tua
Tuan Muhammad Azmi Zulkifli yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL. Malaysia sekarang ini berada di tangga ke-12 dalam ease of doing business. Ini adalah survey yang dilaksanakan oleh World Bank sendiri pada setiap tahun. Jadi ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan untuk Malaysia. Keusahawanan, perniagaan, penjenamaan, konsultansi, kepimpinan. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Baik, kita kembali semula dalam program Temu Bual eksklusif bersama-sama Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan di Radio at TV. Kita bercakap tentang pemulihan ekonomi Malaysia pasca COVID-19 dan tadi kita sempatlah berbual pelbagai perkara dan bagaimana untuk kita melihat kepada sesuatu yang positif dan yang paling penting, paling utama adalah untuk kita rakyat Malaysia keseluruhannya untuk membeli belah paling penting barangan dari Malaysia. Betul Abi? Okey, dan tentang penjana ataupun pelanjana semula ekonomi negara yang telah dilancarkan meliputi tempoh sehingga Disember tahun ini. Jadi apa mungkin hasil yang diharapkan pada hujung tahun nanti, Maibi? Jadi hasilnya ni pelanjana betul 6 bulan sampai akhir tahun ni. So hasilnya adalah berbeza, yang bergantung kepada matlamat. Kita ada 3 matlamat. Yang matlamat pertama seperti yang saya sebut tadi ialah memperkasakan rakyat. Memperkasakan rakyat ni yang seperti mana Hani sebut tadi, memastikan kita belanja. Itu salah satunya. Tapi yang pentingnya saya dah sebut ni beberapa kali hari ini, sebenarnya untuk memastikan pengekalan pekerjaan. Kerajaan telah sebenarnya memperuntukkan lebih kurang 9 bilion ringgit bagi memanfaatkan lebih kurang 3 juta tenaga pekerja. Dan program peningkatan kemahiran ni ataupun training, skilling, upskilling ni berjumlah lebih kurang 2 bilion ringgit juga. Ini sebenarnya fokusnya untuk golongan belia juga dan juga penganggur. Ini dijangka memanfaatkan lebih kurang 200,000 orang. Kita juga nak mentolong kepada vulnerable sector, orang yang terkesan seperti OKU dan juga ibu tunggal. Ini lebih kurang 300,000 orang. Matlamat kedua ialah to support the business, ini untuk melonjakkan perniagaan. Ini kita lihat daripada penjana dan juga prihatin ada kerjasama dengan pihak swasta. Ini ialah private and public partnership, juga pelaburan daripada venture capital dan sebagainya. Ini important, penting, inovasi untuk negara kita. Dan hasil dari yang ketiga ialah matlamat ketiga adalah untuk merangsangkan semula ekonomi. Penjana ni dijangka kontribut lebih kurang 0.6% kepada KDNK. Pendigitalan ini juga penting, digitalization ni lebih ketara. Dan lagi satu ialah fokus yang Hani sebut tadi mengenai peluang kita untuk menarik FDI ataupun pelaburan asing langsung. Ya, dan sebelum impak COVID-19, dunia sememangnya berdepan dengan gangguan ataupun disruption yang mengubah kelaziman disebabkan oleh revolusi industri keempat. Jadi bagaimana ekonomi Malaysia boleh menjadi lebih berdaya tahan, dinamik dan juga versatile agar tidak terjejas dalam apa jua keadaan, Madi? Saya percaya Malaysia mampu bangkit bersama-sama menghadapi cabaran COVID-19. Kita dapat lihat apa yang dah 3 bulan yang lepas ni. Sekarang fokus ialah untuk memulihkan ekonomi juga. Untuk jangka masa yang lebih panjang, Kementerian Kewangan akan bekerjasama juga dengan kementerian-kementerian lain untuk melihat langkah-langkah untuk menarik antara lain pelaburan digital. Ini penting. Inilah pada 2021 insya-Allah akan juga fokus kepada pelaburan digital. Kemudian Kementerian Kewangan telah melakukan sesi libat urus dengan pihak-pihak yang berkaitan, dan kita juga telah fokus dalam isu untuk membina semula infrastruktur ekonomi digital yang lebih mantang. This is to help narrow the digital divide juga. Tapi yang penting semua pihak perlu menyokong daya saing negara kita. Ini kerjasama yang penting dan perlukan. Pelaburan asing pun diperlukan untuk naikkan lagi, membantukan lagi perkongsian di teknologi, pengetahuan juga dan juga pekerjaan. Ya, dan pada pandangan Datuk Seri sebagai seorang ahli perbankan dan juga kewangan, mana sejauh mana sebenarnya kelaziman dunia dalam ekonomi akan kembali kepada asal dan sejauh mana sebenarnya perubahan itu akan berlaku? Dunia selepas ni adalah dunia yang berbeza. Kita dapat
tengok the new normal, ya, tapi ramai juga yang kata ini mungkin permanent normal, ya. If you're used to the new normal, mungkin dia akan teruskan dengan ni walaupun ada vaksin, ya. Jadi tapi of course malangnya beratus ribu yang telah kehilangan nyawa di negara di dunia ini. Tadi kita pun dari segi behavior pun akan tukar, people's behavior. So setiap negara akan berubah mengikut pengalaman yang dihadapi dalam menangani COVID-19, termasuk juga Malaysia, ya. Tapi apapun saya percaya dan saya doakan agar kita dapat lebih teguh dengan warga global, dan lebih menghormati alam sekitar dan lebih bersatu dalam persediaan kalau kita ada lagi satu krisis, katakan. Ya. Okey, dan kalau dilihat dari aspek perubahan ini, adakah dunia akan mengalami perubahan secara seragam, serentak, sehati, sejiwa, atau setiap negara dan blok ekonomi akan mempunyai corak ekonomi yang berbeza-beza? Ya, ya, kita dapat lihat even sekarang, ya, cara negara different country atau negara yang lain menangani dengan cara yang lain, ya, kerana mereka mempunyai masalah-masalah masing-masing. Terutama, tapi Malaysia ni kita quite fortunate lah, kita quite lucky, ya, dapat lihat rakyat memang bekerjasama dengan kerajaan untuk menangani COVID-19. Inilah sebabnya saya percaya nombor people yang terkesan ataupun affected by COVID-19 telah jatuh, ya, kerana kita telah mematuhi SOP yang ada. Sekarang kerajaan telah confident untuk membuka sempadan negeri juga. Sekarang kita lihat macam-macam cerita on internet, saya tak tahu sengata betul ke tak. Banyak hotel pun penuh, ya. Domestic tourism ataupun domestic tourism lah, ya, hotel pun telah banyak sudah bermula kembali, ya. Tapi ini yang pentingnya kita buat ni secara berperingkat untuk memberi confident kepada rakyat, ya, Malaysia. Ya, dan akhir sekali tentunya pesanan Wabi sendiri kepada semua sektor ekonomi yang mula beroperasi kembali, dan perkara yang perlu diawasi dalam peringkat awal ini. Ya. Apa yang paling penting saya rasa ikutlah SOP. Setiap industri ada SOP masing-masing. Ini perlu dipatuhi, dan jagalah kebersihan, ya, itu satu penting. Ini normal baru, ya. Kita tidak boleh complacent lah. Saya rasa ini penting, ya. Kalau kita nampak situasi lebih under control sekarang ni, saya risau rakyat Malaysia kata okay, it's back to normal, tapi sebenarnya back to normal tu belum lagi the old normal. This is the normal baru ni, ya. Kita kena berhati-hatilah, ya. Jangan terlalu complacent dalam menangani COVID-19 ni. Okey, baik. Jadi sementara kita masih lagi mempunyai beberapa minit yang berbaki, mungkin nak sampaikan, zahirkan sesuatu secara terus kepada rakyat Malaysia keseluruhannya sepada juga dengan Hari Raya ini, dan saya rasa memang tak terlewat pun, sebab difahamkan hujung bulan ni YB sendiri akan meraihkan ulang tahun yang yang ke-35, ya. 35, always 35 macam ni. Okey, apapun kita ucapkan selamat hari lahir in advance kepada YB sendiri. Semoga panjang umur dan terus memberikan yang terbaiklah untuk negara kita, insya-Allah, sebagai Menteri Kewangan. Okey, secara personal, peribadi kepada keseluruhan rakyat Malaysia, ucapan raya dan sebagainya. Okay, terima kasih, Hani. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia, dan juga maaf zahir batin, ya. Terima kasih. Patuhi SOP, jaga kebersihan, jaga family, dan terima kasih kerana mematuhi SOP. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Dan kita berakhir di sini untuk program Tewabal eksklusif bersama-sama yang berhormat Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz, Menteri Kewangan di Radio @TV, dan saya Hani Hamid mewakili penerbit Hezri Rahil. Kita berakhir di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.